Okey, Assalamualaikum. Okey, so ini dalam video ni cikgu nak tunjukkan contoh ya. Contoh kita dah buat dalam kelas minggu lepas macam mana nak selesaikan persamaan serentak dalam dua pembuli ubah. So kita ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, kaedah penggantian yang kita dah tengok minggu lepas, so cikgu nak ulang kaji sikit. Kaedah kedua ni kita akan tengok next class, kaedah penghapusan. Okey. Alright, so sekarang kita nak cuba tengok balik kaedah penggantian. Okey. Okey, so kita tengok soalan pertama, contoh pertama. Okey, so kita ada contoh pertama, nombor 1. X tambah 4Y sama dengan 2, itu persamaan yang pertama. So, right away kita tulis ini persamaan pertama. 2X tolak 5Y sama dengan 17. Okey, so ini kita terus tulis di sebagai persamaan kedua, itu first step. Okay, next one kita akan ambil persamaan pertama tu ya. Persamaan nombor 1. Okay, so daripada persamaan pertama tu, persamaan nombor 1. Okay. Okay, so kita nak tukarkan bentuk dia kepada bentuk apa? Okay, sana. So cikgu nak tukar dia dalam bentuk X sama dengan something. Okay. So kita ada daripada persamaan 1 kan, mula-mula kita ada X tambah 4Y sama dengan 2. So cikgu nak jadikan sebagai X sama dengan apa? X sama dengan apa? Jadi macam mana kita nak buat? 4Y ni, okay, 4Y ni, positif 4Y ni kena pindah ke sebelah kanan. Okay, so jadi apa? 2. Okey, 2 ni salin balik. Lepas tu daripada positif 4Y pindah ke kanan jadi tolak 4Y. Okey, tolak 4Y. Okey, so kita dah dapat kita punya persamaan baru. Dia persamaan dia bukan baru, persamaan sama. Kita tukar kedudukan dia. Okey, tapi sekarang kita labelkan ini sebagai persamaan ketiga. Okey, itu step yang kedua. Alright. Okey. Lepas, okey, cikgu tulis kat sini. Ini langkah pertama. Okey, labelkan persamaan. Okey. Okey, step yang kedua, ini step A, katalah step A. Lepas tu step B, kita kena tukar bentuk persamaan. Okay, salah satu saja kita boleh pilih sebenarnya. Awak boleh pilih sebenarnya. Awak nak pilih persamaan 1 atau 2. Okay, tapi kalau tengok daripada persamaan 1 dengan 2 ni, kita tengok dekat sini X ni dia ada satu saja. Dia tak ada perkali, dia tak ada nombor kan. So kita pilih, sebab tu cikgu pilih persamaan 1 untuk kita ubah kedudukan dia. Untuk ubah kedudukan persamaan ni supaya kita dapat X sama dengan something. Okay, alright. So lepas tu next step. Okay, next step. Okay. Gantikan persamaan kita yang baru tadi, persamaan 3. Okey, gantikan persamaan 3 dalam persamaan berapa? Persamaan 2. Okey. Kenapa kita ambil 2? Sebab yang pertama kita dah gunakan. Yang pertama kita dah gunakan untuk tukar kedudukan ni, untuk tukar dia punya kedudukan sebutan-sebutan tu. Jadi bila kita nak gantikan, okey, bila kita nak gantikan sekarang, bila kita nak gantikan, kita kena pilih persamaan yang lagi satu, persamaan 2. Okey, tak boleh pilih persamaan yang sama dengan yang kita gantikan tu, tak boleh sebab tu kita pilih persamaan yang kedua. Okey, jom kita cuba. Okey, so sekarang kita ada X sama dengan 2 tolak 4Y. Kita nak masukkan X sama dengan 2 tolak 4Y ni ke dalam persamaan kedua. Okey, so persamaan kedua apa? Persamaan yang nombor 2 ialah 2X tolak 5Y sama dengan 17. Itu persamaan kedua kan, daripada atas tu. Okey, so setiap, kat mana ada huruf X? Okey, kat mana ada huruf X, kita gantikan dengan yang kat atas ni. This one
Kita gantikan dengan X. Yang ke atas ni agak sebelah ni. 2 tolak 4Y. Okey. So maksud dia sekarang kita akan dapat 2 darab dengan, okey, so X sekarang ni kita ambil 2 tolak 4Y masuk kurungan ni. Okey, so ini adalah X kita. This is X. 2 tolak 4Y. 2 tolak 4Y. Ini adalah X sekarang ni. Okey, so dekat situ je kita kena ganti. Yang lain kita salin balik. Tolak 5Y sama dengan 17. Okey. Okey, so sekarang kita kena keluarkan daripada kurungan. So maksud dia apa? Maksud dia 2 ni kena darab dengan 2, 2 kena darab dengan negatif 4Y. Alright, so sekarang kita buat 2 darab dengan 2. Okey, lepas tu 2 darab dengan negatif 4Y kan dapat negatif kan? So negatif 2 darab 4Y. Okey, tanda negatif ni cikgu dah letak di depan. Okey, so dekat dalam kurungan ni tak ada tanda negatif dah. Cikgu dah settlekan awal-awal dekat depan. Okey, lepas tu kita salin saja yang lain. Sama dengan 17. Okey, so 2 darab 2 dapat 4. Tolak dengan 2 darab 4Y dapat 8Y. Tolak 5Y sama dengan 17. Okey. So ini selesaikan macam biasa. Sebutan yang serupa. So 4 di sini. Okey. 4 di sini. Actually kan 4 ni kita pindahkan. Oh tak apa. Okey, cikgu nak tunjuk cara lagi satu Kita nak get rid of tanda negatif dekat huruf-huruf Y ni. Okey. So cikgu akan pindahkan. Cikgu akan pindahkan semua ni. Tolak 8, tolak 5Y, tolak 8Y, tolak 5Y ke sebelah kanan. Okey, ke sebelah kanan. Okey. So yang 17 ni cikgu bawa ke sebelah kiri. Okey, cikgu bawa ke sebelah kiri. Okey, tengok dulu Okey, so sekarang cikgu ada 4 tolak 17. Sebab 17 daripada kanan cikgu bawa sebelah kiri. Sama dengan, okey, so negatif 8Y daripada kiri bawa sebelah kanan jadi positif kan? Positif 8Y. Okey, negatif 5Y. Okey, sorry. Yang ni kita boleh selesaikan dulu. Kita settlekan dulu. Alright, kita settlekan dulu. Kejap. Jangan pindah dulu. Kita tak pindah dulu. Sabar cikgu nak selesaikan dulu. Senang sikit. Okey, so sekarang kita ada apa? 4Y tolak negatif 8Y tolak 5Y. So kita selesaikan dulu. Negatif 8Y tolak 5Y dapat negatif 13Y. Selesaikan dulu. Sebab boleh selesaikan. Sebab dia sebutan serupa. Sama dengan 17. Okey. So now sekarang kita pindah. Okey. Sekarang baru kita pindahkan ni. Negatif 13Y kita pindah sebelah kanan. Okey. 17 ni kita pindah sebelah kiri. Okey. So kita akan dapat 4 tolak 17 sama dengan, okey, negatif 13Y pindah kanan dapat positif 13Y. Okey, so sekarang kita ada apa? 4 tolak 17. 4 tolak 17 negatif 13 sama dengan 13Y. Okey. So, kalau cikgu flip je equation ni, kita pindah kiri kanan ni. Dia sama, persamaannya tak berubah Cuma dari yang kiri ni cikgu letak sebelah kiri, yang kanan letak sebelah kiri, yang kiri letak sebelah kanan. Okey. Dia cikgu tak ada cikgu flip je. Okey, kan sama macam ni. 5 sama dengan 5 tambah 1. Cikgu tukar je 5 tambah 1 sama dengan 5. Itu. Dia tak ada benda yang berubah. Kita tak ada tambah, kita tak ada tolak. Ini benda yang sama, cikgu tukar kedudukan kiri dan kanan saja. Okey. So daripada sini kita boleh dapat Y sama dengan negatif 13. Ini apa? Ini 13 dengan Y ni operasi antara mereka adalah darab. So kita akan bahagi. Bawa pergi kanan akan bahagi dengan 13. Jadi Y sama dengan negatif 1. Okey, belum siap. Kita kena cari nilai X. Okay, kita dah dapat nilai Y. So sekarang kita nak cari nilai X. Okey, so next step. Okey, ni step yang ketiga. C. Penggantiannya di sinilah. Ganti. Dan
cari nilai Y. Okay. Alright, so ini nilai Y kita. Baik, so sekarang step yang seterusnya, yang terakhir, kita nak kena cari nilai X. So macam mana? So kita gantikan Y sama dengan -1 dalam, dalam apa kita boleh pilih? Kita nak gantikan dalam apa untuk cari nilai X. So kalau cikgu pilih persamaan ni, persamaan nombor 3 sebab persamaan nombor 3 dah tentu-tentu dia dalam bentuk X sama dengan apa? Kan? X sama dengan, alright, so tengok X sama dengan 2 tolak 4Y. Kan? So kita tak payah pindah-pindah, kita hanya perlu gantikan nilai Y sahaja. Okey, nilai Y ni Y sama dengan -1 ni. -1 ni kita masuk kat sini. Okey, so sekarang kita akan dapat X sama dengan 2 tolak 4 darab -1. Okey, Y ni ialah -1. Kita dah dapat tadi nilai Y kan. Okey, so ini adalah nilai Y. Okey, so kita boleh selesaikan. So X sama dengan 2 tolak -4. 4 darab -1, -4. So X sama dengan 2, negatif dengan negatif jadi positif. 2 tambah 4, X sama dengan 6. Okey. Alright. Okey, so itu jawapan dia, itu saja. Y sama dengan -1, X sama dengan 6. Okey, itu jawapan yang kita mahukan. Okey, so dia sepasang X dan Y. Ingat kan, kalau dalam bentuk graf kita ada koordinat titik persilangan kan. Untuk koordinat titik persilangan katalah macam ni, ini titik persilangan kita. So tapi kalau dalam kes ni -1 dekat sebelah sini lah. Okey, alright, katalah dekat sini. Ni titik persilangannya ada koordinat X dan Y kan. So itulah nilai X dan Y itu mewakili koordinat sebenarnya. Okey. Alright, itu contoh pertama. Okey, so kita tengok contoh yang kedua. Ada 3 contoh cikgu nak tunjuk. Okey, so kita nak tengok. Sekejap, ini tadi. Sekejap. So ini tadi langkah yang keempat. Okey. Langkah di gantikan Y, okey, dalam 3, lepas tu cari nilai X. Okey, tu so ada 4 step untuk selesaikan soalan persamaan serentak ni. Dalam untuk bila kita kena guna kaedah penggantian. Okey, so contoh kedua sama. First step, kita buat apa? Tuliskan persamaan kita, labelkan persamaan. Okey, so kalau macam ni kan, ni dah senang tau. Sebab apa kalau soalan macam ni senang? Sebab kita punya persamaan yang pertama tu, cuba tengok betul-betul. Dah dalam bentuk yang kita nak. Kan, kita nak sentiasa nak cari persamaan, nak tukar persamaan atau nak dapatkan persamaan dalam bentuk X sama dengan 2Y tambah 1. Okey, tak semestinya X sama dengan 2Y tambah 1 sebenarnya. Kalau kita dapat bentuk Y sama dengan X tambah 3 pun boleh, Y dekat depan pun boleh, tak kisah. Asalkan dia seorang-seorang je, satu pemboleh ubah saja di sebelah kiri, tak kisah X ataupun Y. Okey, so kebetulan dalam soalan ni kita punya pemboleh ubah yang dekat sebelah kiri tu X. So kita terus je boleh buat apa ni? Terus kita gantikan. Alright, so kalau macam ni kita terus gantikan persamaan 1 dalam 2. Kita tak payah tukar kedudukan sebab dia dah dalam kedudukan yang kita nak, dalam bentuk yang kita mahukan. Okey, so gantikan 1 dalam 2. Okey, ini boleh terus ganti. Okey, so kita ambil dulu persamaan kedua ialah 8X tolak 5Y sama dengan 19. So kita nak gantikan X ni dengan 2Y tambah 1. Jadi kita akan dapat 8 darab 2Y tambah 1. Okey, ini adalah X kita. Okey, ini adalah X kita ni. Ni
ialah yang dalam kurungan ni. Okey. X kita ialah this one. 2Y tambah 1 ni. Okey. 2Y tambah 1. Sebab tu kita gantikan dekat persamaan nombor 2 tadi. Okey. Tolak 5Y sama dengan 19. Okay, yang lain salin saja. Okay, now jangan lupa kita kena keluarkan daripada kurungan. So, 8 darab dengan 2Y, 8 darab dengan 1. So, kita akan dapat, kita cikgu tulis 8 darab 2Y tambah dengan 8 darab 1. Okay, salin lagi yang yang selepas tu, salin saja. Okay, 8 darab 2Y, 16Y. So, tambah dengan 8, tolak 5Y sama dengan 19. Okey, settlekan dulu. 16Y tolak dengan 5Y. 16 tolak 5 dapat 11Y. Okey, 11Y tambah 8 sama dengan 19. Okey, cikgu sambung sebelah. Okey, so sekarang cikgu ada 11Y. Cikgu nak pindahkan 8 ni ke sebelah kanan. Okey, 8 ni sebelah kanan sebab kita nak cari nilai Y kan. Kita nak cari nilai Y. So, 11Y sama dengan 19. 8, positif 8 pindah sebelah kanan jadi negatif. Tolak 8. Alright, 11Y sama dengan 19 tolak 8 dapat 11. Y sama dengan 11 per 11. Sebab apa? 11Y itu ialah sebenarnya operasi antara mereka adalah darab. So, bila dah pindah sebelah kanan, okay, 11 ni pindah sebelah kanan jadi bahagi. So, Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Okay. Alright. So, kita dapat nilai Y. So, kita buat apa? Kita kena langkah seterusnya kita gantikan. Okey, gantikanlah nilai Y tadi. Yang kita baru dapat ni. Gantikan Y sama dengan 1 dalam apa? Dalam 1. Sebab apa? Dalam persamaan yang pertama, sebab persamaan yang pertama tadi dah dalam bentuk X sama dengan berapa. So, kita ambil persamaan yang pertama. Okey, dia dah senang dah. X sama dengan apa? Kita masukkan nilai Y saja. Lepas tu kita kira dapat nilai X. Tak payah nak pindah-pindah, nak pindah kanan, pindah kiri. Kita dah boleh dapat nilai X sama dengan 2 darab 1. Kan? Sebab Y sama dengan 1 ni. Okay, Y sama dengan 1. Tengok betul-betul ni. Ni Y sama dengan 1. So, 1 ni di sini. Okay, 2 darab Y, 2 darab 1. Okay, yang lain salin tambah 1. Jadi, X sama dengan 2 tambah 1. X sama dengan 3. Okay. So kita dapatlah jawapan X dan Y kita. X sama dengan 1, Y sama dengan 1 ke atas tadi. Kita dah cari. So kita dapat X sama dengan 3. Okay. Senang saja. Tak susah. Okay. Boleh Alright. Last one. Last contoh yang terakhir. Cikgu nak tunjuk. Okay. Okay, so sekarang kita ada 3R tolak 7S sama dengan 5, 7R tambah S sama dengan 3. Okay, so tak semestinya soalan kamu guna X dan Y saja. Boleh guna huruf-huruf lain. Ada P dengan Q, M dengan N, J dengan K. It doesn't matter asalkan ada dua pemboleh ubah yang berbeza linear dalam dua pemboleh ubah. Ingat persamaan kita, persamaan serentak ni melibatkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, cuba last question ni kita cuba. Okay, so kita labelkan. First kali labelkan persamaan 1, persamaan 2. Okay, so now sekarang kita kena pilih. Okay, daripada persamaan mana yang kita nak tukar bentuk dia kepada katalah kita tengok R atau S kan. R sama dengan apa atau S sama dengan apa. So daripada dua persamaan ni kita kena fikir dengan betul, smartly. We have to think smartly. Kat mana yang paling senang yang kita nak pilih? Persamaan mana antara 1 dengan 2 ni? Persamaan mana yang kita nak pilih yang lebih mudah supaya kita boleh dapat dalam bentuk yang kita nak? Okey, kalau macam ni kita tengok. 3R persamaan pertama. 3R tolak 7S sama dengan 5. So ini 3R, ini 7S. Okey, ingat kita nak dalam bentuk R sama dengan apa ataupun S sama dengan apa. Dia huruf saja seorang-seorang kat sini kan. Okey, so kita tengok persamaan yang kedua. 7R tambah S.
Okey, so cikgu dah nampak dari kat sini. Kalau nak mudah, kita ambil persamaan yang kedua. Sebab S ni dia tak ada apa-apa nombor kat depan. So kita boleh gunakan persamaan kedua untuk dapatkan dalam bentuk yang kita mahu. S sama dengan apa? Okey. Alright, so kita guna persamaan yang kedua. Daripada 2. Okey, so daripada 2. Sekarang, okey. So ini cikgu buat kotak lah di sini. Ini macam nota kita kan. Okey, so daripada 2 kita akan dapat apa? So cikgu salin 7R tambah S sama dengan 3. Okey, so kita nak jadikan S ni sebagai dia punya perkara sebenarnya. Macam dia punya perkara lah namanya ni. Perkara ni kat depan ni kita panggil dia sebagai perkara dia. Alright, so dia seorang-seorang saja di hadapan. So maksud dia kalau kita nak S saja di hadapan, 7R ni kita kena pindah ke kanan kan. Okey, positif 7R kalau kita pindah ke kanan daripada positif dapat negatif. So tolak 7R. Okey, so inilah persamaan ketiga kita. Okey, ini persamaan kita yang ketiga. Okey, so ingat daripada sini kita kena buat apa? Okey, gantikan persamaan 3 tadi. Persamaan 3 kita dalam persamaan mana sekarang? Dalam persamaan 1. Sekarang kita ganti dalam persamaan 1. Sebab apa? Sebab dekat sini kita dah guna persamaan 2. Bila kita nak tukar kedudukan ni, kita guna persamaan kedua. Jadi bila kita nak gantikan untuk seterusnya, step seterusnya, kita kena ganti dalam persamaan 1. Okay, bila dah guna 2, kita tak boleh guna lagi untuk gantikan nilai. Kita kena ambil persamaan 1 yang belum guna lagi. Okay, alright. So sekarang kita akan dapat okay, persamaan 1 kita 3R tolak 7S sama dengan 5. Okey, so cikgu sambung dekat sini. Jadi 3R tolak 7 darab S kita apa? S kita ialah ini. S kita ialah 3 tolak 7R itu S kita. So kita gantikan. Okey, kita gantikan. Darab dengan, ni darab kan? 7 darab R, 7 darab R pula. 7 darab S. So S kita ialah 3 tolak 7R. Okey? Okey. Sama dengan 5. Sama dengan 5. Okey, so jangan lupa yang ada dalam kurungan kita kena keluarkan. So 7 kena darab dengan 3, 7 kena darab dengan negatif 7R. Okey, so kita dapat 3R tolak 7 darab 3. Okey, alright. So ingat ini negatif 7 darab negatif 7R. Okey, negatif 7 darab negatif 7R. Negatif dengan negatif dapat positif. Okey, positif 7 darab 7R. Okey, tanda dia cikgu dah selesaikan dulu. So kita boleh kat dalam kurungan ni dah tak ada tanda negatif. Okey, sama dengan 5. Okey, so kalau yang kat depan tadi ni, kalau yang ni negatif ni, sebab ini negatif kan, negatif darab dengan 3 ni positif kan, so dapat negatif. Okey. So 3R tolak 7 darab 3, 21 tambah dengan 7 darab 7, 49R sama dengan 5. Okey, so yang serupa kita selesaikan. Sebutan serupa 3R tambah 49 berapa? 52R. Okey, 52R sama dengan 52R. Jadi yang nombor ni negatif 21 ni pindah ke sebelah kanan. Okey, pindah ke sebelah kanan. So dapat 5 tambah negatif 21 pindah jadi positif. Tambah 21. So 52R sama dengan 26. Okey, jadi R sama dengan 26 bahagi. Ingat, jangan lupa ini darab 52 darab R. So kita bahagi 26 bahagi 52. Kalau awak kira 26 dengan 52 ini adalah 1/2. Okey.
1/2. Itu nilai R kita. So R sama dengan 1/2. Okey, so belum siap lagi. Ini baru nilai R. Kita nak kena cari nilai S. Okey. So nilai S macam mana nak cari? So gantikan R sama dengan 1/2 dalam persamaan 3. Kita nak cari nilai S kan? Okey, dalam 3. So ini 3 ni persamaan yang kita tukar kedudukan tadi. Okey, so kita akan dapat S sama dengan 3/7R. S sama dengan 3/7 darab 1/2. Okey, ingat R ialah 1/2 nilainya. Kita dah dapat jawapannya. Ni, R sama dengan 1/2. So masukkan saja, gantikan nilai R dalam persamaan yang ketiga tu. Jadi S sama dengan 3/7/2. Masukkan kalkulator. 3/7/2. So kalau cikgu tak nak masuk pun, cikgu boleh buat je dalam bentuk pecahan ni. 3 darab 2 dapat 6/7/2 sama dengan negatif 1/2. So S ialah negatif 1/2. Okey. Alright, oops. Itu jawapan kita. Pasangan jawapannya R dengan S. Okey. Okey, so itu contoh penyelesaian untuk persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubat. Cikgu dah tunjuk 3 contoh. Okey, so cikgu harap awak boleh faham. Kalau tak faham, tengok ulang-ulang. Okey. So lepas ni ada kamu punya homework. Okey. Ni ada 3 soalan homework. Okey, ni yang pertama. Okey, this is the first one. Okay, you boleh salin ni. Boleh salin, lepas tu selesaikan. Alright, ni soalan kedua. Tengok baliklah video ni. Okay, soalan kedua. Ni pun sama. Ikut langkah-langkah yang cikgu tunjuk tadi. Ni soalan yang ketiga. Alright, 3 homework questions for you. 3 exercise question. So, I hope you can do this. Kena buat tau. Kena buat. Cikgu dah bagi contoh tu. You have to try. Okay. Alright, nanti cikgu jumpa dalam kelas. Okay, bye.